Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kita jumpa lagi. Hari ini untuk subjek Sains Komputer tingkatan 4. Okey, kita masih lagi dalam tajuk 2.0 Pekalan Data 2.2. Reka bentuk pekalan data hubungan. Yang ini ada kaitan dengan kerja projek untuk tajuk penormalan. Tingkat 2.2.5. Apa yang dimasukkan dengan kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif. Jadi sebelum awak nak buat penormalan tu, awak kena faham dulu tajuk 2.2.5 ya. Okey, tingkat 2.2.5 kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif. Jadi setiap atribut yang awak bina tu dalam jadual dia bergantung kepada atribut kunci primer. Kita tanda KA kan, dan kunci asing ya. Yang tu telah kita belajar macam mana nak cari, nak createkan kunci primer. Jadi untuk menganalisa kebergantungan membolehkan sesebuah jadual dipecahkan kepada beberapa jadual hubungan yang lebih kecil. Ini tujuan dia. Kita menganalisa kebergantungan supaya kita nak pecah satu jadual kepada jadual hubungan yang lebih kecil. Nanti awak kena buat nanti dalam penormalan. Awak kena buat hubungan, jadual hubungan. Ianya bertujuan mengurangkan kelewahan data tanpa menjejaskan integriti rujukan. Kelewahan kita pun dah belajar itu, apa yang dimasukkan dengan kelewahan dan juga integriti ya. Jadi proses inilah disebut sebagai penormalan. Okey, jenis-jenis kebergantungan ada 3. Ini dia jenis-jenis kebergantungan. Kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa, kebergantungan fungsi transitif. Jadi ada 3 jenis. Okey, kebergantungan fungsi sepenuh maksudnya berlaku apabila atribut-atribut dia bergantung sepenuhnya kepada kesemua kunci dalam jadual. Maksudnya dia bergantung kepada kunci primer lah. Kalau tidak ada kunci primer, dia tak boleh nak dianalisakan. Ia bergantung sepenuhnya kepada kunci primer. Kebergantungan fungsi separa berlaku apabila atribut-atribut bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. Okey. Dan kebergantungan fungsi transitif berlaku apabila atribut-atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. Jadi hanya 2 fungsi sepenuh dan fungsi separa yang bergantung kepada kunci primer. Kalau fungsi transitif dia bergantung kepada atribut yang lain. Okey, kita tengok dulu apa itu. Ini contoh. Katakan ini jadual buku pinjaman. Okey, jadual buku pinjaman. Dalam jadual ni dia ada 2 kunci primer, iaitu kod buku dan juga ID murid. Boleh faham dah kan? Hidayah, macam mana nak dapatkan kunci primer dalam satu jadual? Nak buat apa? Yang mana kita cari? Hidayah, kunci primer macam mana nak cari? Nak jadikan atribut untuk kunci primer. Kita cari nilai yang unik kan? Dia mesti unik, tidak berulang nilainya. Okey. Jadi dalam jadual buku pinjaman ni dia ada 2 kunci primer, iaitu kod buku dan juga ID murid. Okay, jadual ini adalah jadual buku pinjaman yang merekod butiran murid yang meminjam dan tarikh hantar buku tersebut.
Okey. Dalam jadual ini, atribut kod buku dan ID murid sahaja merupakan kunci primer. Okey, yang ni kita nak kaitkan kebergantungan ni, nak kaitkan. Okey, cuba tengok. Okey, yang pertama kebergantungan fungsi sepenuh. Jadi awak nak buat penamalan tu awak kena faham kebergantungan ni. Awak boleh buat Tengok fungsi sepenuh, tengok macam mana. Kebergantungan fungsi sepenuh. Jadi atribut tarikh hantar, tengok tarikh hantar yang last kali tu, dia bergantung kepada dua kunci primer iaitu kod buku dan ID murid. Dia bergantung sepenuhnya kepada kod buku dan ID murid kan. Barulah kita boleh untuk buat tarikh hantar. Nak hantar apa? Nak hantar buku. Buku apa? Buku dia ada kod buku kan. Lepas tu siapa yang nak hantar? Dia kena tengok pada ID murid. Jadi kalau tidak ada salah satu kunci primer, tarikh hantar buku tidak dapat ditentukan. Kalau ada satu saja kod buku. Jadi nak hantar buku, kita dah ada kod buku tapi siapa yang nak hantar? Tak boleh Dia mesti ada dua. Dua bergantung kepada dua kunci primer Tarikh hantar mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh kepada kedua-dua kunci primer. Boleh faham? Fungsi sepenuh. Boleh faham Dia bergantung kepada dua atribut lain yang kita buat sebagai kunci primer. Okey. Ini kebergantungan fungsi sepenuh. Yang kedua, kebergantungan fungsi separa. Ini kunci separa. Jadual sama juga, jadual pinjaman buku, jadual buku pinjaman. Cuba tengok atribut nama buku. Nama buku cuba tengok Okey, yang kedua tu dia bergantung kepada kod buku sahaja dan bukan kedua-dua kod buku dan ID murid. Jadi untuk nama buku dia hanya bergantung kepada kunci primer kod buku dan dia tidak bergantung kepada kunci primer ID murid. Jadi nama buku mempunyai kebergantungan fungsi separa kepada kod buku. Itu gambar rajah dia. Tengok. Nama buku dia bergantung kepada kod buku saja. Dia tidak bergantung kepada ID murid. Boleh faham? Separa. Dalam jadual tu ada dua kunci primer dan dia hanya bergantung kepada satu sahaja kunci primer. Itu kebergantungan fungsi separa. Kalau tak faham ni tak boleh buat penamalan ni. Satu lagi kebergantungan fungsi transitif. Okey, cuba tengok. Sama juga jadual buku pinjaman entiti ni entiti buku pinjaman. Okey, cuba tengok. Kebergantungan yang tidak melibatkan mana-mana atribut kunci primer. Untuk fungsi transitif dia tidak bergantung kepada atribut yang kita jadikan sebagai kunci primer. Dia hanya bergantung di antara atribut nama murid dengan atribut nombor telefon bimbit adalah jenis kebergantungan fungsi transitif. Cuba tengok nama murid. Atribut nama murid dia hanya bergantung kepada nombor telefon bimbit. Dia tak bergantung kepada kod buku ataupun dia tidak bergantung kepada ID murid. Boleh? Maksudnya fungsi transitif dia hanya bergantung kepada atribut yang bukan kunci primer. Okey, boleh? Boleh beza tiga-tiga tu penting nanti awak nak buat penamalan. Okey, habis tajuk ni. So kita tengok ini.